Silakan Fi. Okey Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan diri lagi sekali lah. Hari tu Ana dah pernah naik. So Ana ni antara yang lahir daripada Arkam juga lah. Kan? Lahir di perkampungan Arkam di Kedah. Membesar di situ. Kena sempatlah melalui proses pentadbiran madrasah Darul Arkam tu. Sampai sekitar umur 8 tahun lah. 9 ke 8 tahun. Okey. Kali terakhir bersama Arkam ni di Sungai Mencala. Sebelum haram tu lah, sebelum pengharaman. Jadi anak ni sebenarnya antara salah seorang anak enam jahanam tu. Entah anak siapa? Anda lupa. Ustaz Ali Abbas. Ustaz Ali Abbas. Okay. Jadi kalau cerita enam jahanam ni semua kenal lah, terutama kenal. bekas mantan-mantan jemaah dulu. Kan. Jadi kita nak cerita enam jahanam. Ana cuma tertarik yang ni itu ya. Ni pok dia ni. Betul. Mungkin ada mantan-mantan ahli jemaah yang mengenali almarhum ayah. Ana ucapkan assalamualaikum lah. Kan orang lama ni mungkin kenal. Jadi selepas kalau nak ikut dia punya teguran kesesatan yang berlaku sekarang ni, dah lama dah, daripada tahun teguran kali pertama tu dah diberi kepada pimpinan sejak pimpinan yang bernama Akbar Anang, ingat tak? Akbar Anang, okey. Akbar Anang. Yang ni. Kita tahun 70-an. Yang ni. Betul. Beliau salah seorang pimpinan dan waktu tu dia dah mula menegur pimpinan. Sehingga beliau dibuang daripada jemaah. Kan? Kemudian daripada situlah Arkam ni mula dikenali. Cerita dia kenyataan dia mengatakan Arkam ni sesat. Dan seorang abang waktu tu berita harian Bursa Malaysia ni semua meletakkan di muka hadapan lah. Berita Arkam ni. Dari situ Arkam ni mula makin dikenali. Makin ramai lah yang mula mengikut kan, terutama pelajar-pelajar universiti waktu tu, mahasiswa. Ya, kemudian Arkam ni tahun demi tahun berlalu kan. Kemudian berlaku sekali lagi pergolakan di dalam Arkam ni apabila timbalan Syekh Arkam pada waktu tu Ustaz Mokhtar Yaakob. Ustaz Mokhtar Yaakob. Yang ni. Beliau juga mengajarkan. Ya, tu yang atas sekali tu. Yang serban putih tu. Beliau juga memberi teguran kepada pimpinan segala perkara-perkara yang tak elok berlakulah. Sehingga menyaksikan beliau berundur daripada jawatan timbalan Syekh Arkam tu. Beliau keluar daripada Arkam dan menulis satu buku. Buku itulah mungkin ada rakan-rakan yang sini yang pernah baca kot buku tu. Ustaz pun mungkin dah pernah baca kan. Jadi benda ni sebenarnya dah lama dah kan. Kenapa masih berlaku sampai sekarang ni? Kemudian selepas Ustaz Mokhtar Yaakob tu berundur daripada jawatan, daripada situlah perbincangan dibuat, diangkat Ayahana lah untuk menduduki posisi timbalan Syekh Arkam tu. Timbalan yang kedua menggantikan Ustaz Mokhtar Yaakob. Kemudian lama tak lama lepas tu berlaku lagi persoalan macam ya qazah, bercakap dengan Rasulullah apa semua tu, teguran diberi lagi kepada pimpinan kan, terutama orang-orang yang dekat dengan Ustaz Syari pada masa tu. Masalahnya yang memberi teguran ni lah, ada yang dibuang daripada jemaah, disingkirkan, di pulau, tak dipedulikan. Termasuklah ayah anak waktu tu. Ini bukan kita nak ungkit lah, cuma kita nak mengkoreksi sejarah yang berlaku. Kan?
Kerana apa sirah, kita belajar sirah masa lalu tu untuk kita mengambil pelajaran. Kan? Bukan kerana dendam, tak ada dendam pun semualah. Kita pun sebenarnya dah tutup buku dah. Soal fitnah 6 jahanam pun semua tu kan. Cuma kita anak-anak di sini nak menyuruh kepada rakan-rakan semua sebab yang dalam jemaah JSB ni pun ramai yang kenal orang kita, kenal orang tua kita kan. Saudara-saudara kita semua tu kan. Malah abah, kakak dengan abang anak pun sempat juga berada dalam selepas di pengharaman tu Rufaqah kan. Sempat berada dalam Rufaqah juga. Kemudian itulah teguran dah beberapa kali dibuat. Sampai ada yang dibuang dari jemaah apa semua. Habis Al-Arqam, naik lagi Rufaqah. Berulang kembali. Benda malah sama. lebih teruk lagi. Benda yang sama. Benda sama berlaku, malah dia lebih teruk lagi, lebih parah lagi. Kan? Lingkup Rufaqah. Naik lagi JISB. Ulang lagi benda yang sama. Lingkup JISB, naik pula GIHBH. Benda yang sama, balah lebih parah daripada dulu. Yang tak ada berlaku zaman Arqam pun sekarang ni berlaku. Jadi anak-anak menyuruhlah nak mengajak saudara-saudara kita yang berada dalam GISBH ni, yang masih dekat mereka, yang masih mengatakan ini jemaah Islam yang kuat ni. Apa sebenarnya kita nak cari dalam perjuangan ni sebenarnya? Kita nak cari apa? Di mana titik kebenaran tu yang sebenarnya, di mana? Kalau betul ini jemaah kebenaran, kenapa dihancurkan sampai 4 siri ni? Al-Arqam, Rufaqah, GIHB, GIHBH. 4 siri dah kena ni. Takkan tak sedap-sedap lagi. Oh, okey. Gaya mereka berfikir tak sama. Gaya mereka berfikir pula ialah setelah beberapa siri ni mereka masih hidup. Ya. Itu menunjukkan bahawa mereka benar. Itulah. Jadi anda nak pergi kepada pokoknya Ustaz. Anda ingat titik kesesatan yang berlaku sekarang ni, dia macam mana yang beritahu itulah. Dia memula daripada mulanya gelaran Bani Tamim tu yang diletakkan kepada Ustaz Syahri tu. Yang mana ceritanya dimainkan oleh Azura apa semua tu lah. Bermulanya Bani Tamim. Dari situ mula ceritanya gelaran Satria Peningit yang akan dibangkitkan sebagai Sahibul Zaman, Imam Mahdi, pembela akhir zaman lah, pembela umat Islam. Gelaran tu sebenarnya. Dan bila ada kupasan-kupasan akademik pun mengatakan tak betul gelaran tu. Tak betul lah. Ini pembohongan paling besar ni yang menjurus kepada cabang-cabang kesesatan yang berlaku sampai sekarang. Pemuda Bani Tamim Daripada gelaran tu lah dia letakkan segala pengharapan kepada sosok yang mana Ustaz Syahri ni, yang mana pengharapan tu lah yang mengikat kesetiaan ahli. Nak guna istilah tu, mengikat kesetiaan ahli. Dia menjadi doktrin yang paling pekat lah untuk mengikat hati ahli. Sebab tu Umujah pun terpaksa menggunakan nama Ustaz Syahri juga waktu dia pimpin jemaah tu. Kenapa? Sebab pengaruhnya Ustaz Syahri tu, gelaran Bani Tamim. Jadi anda harap mungkinlah ada pengubal undang-undang ataupun ahli akademik di sini kupas lagi benda ni, gelaran Bani Tamim betul tapi ataupun bagi pihak pengubal undang-undang, mudah-mudahan ada satu akta lah yang melarang penggunaan gelaran Bani Tamim, sebab gelaran ni masih digunakan oleh anak-anak dia sampai sekarang. Terutama anak-anak yang daripada isteri Umujah ni, At-Tamimi ni.
Jadi kalau ini tak dihentikan, dia akan bergenerasi lagi kan. Kalau kita Pasal tulis buku pasal penyelewengan penggunaan ataupun penyelewengan pemuda Bani Tamim, okey ke? Ataupun ada fokus yang sesuai dalam bab ni? Kita yang nak setuju sekali. Perlu ada tajuk yang khusus yang mengupas benda ni. Sebab dia satu doktrin yang terlalu kuat yang mengikat ahli. Di situ. Pokok segala doktrin yang berlaku sekarang. Sebab orang percaya tu, kebangkitan tu. Dia akan menjelma semula lah. Sampai ada lagu apa di Putrajaya tu apa semua. Siapakah dia Abuya PBT Pemuda Bani Tamim. Kalau saya tulis buku bertajuk Pemuda Bani Tamim Satu Pembohongan, okey? Boleh Ustaz? Boleh. InsyaAllah Sabut kita terbit. letak tajuk apa yang panas sikit supaya buku ni laris sama laris dengan Al-Arkam tersungkur di pintu syurga. Ya, betul. Kemudian sikit nak tebuk, nak menyuruh sikit kawan-kawan kita yang tengah online ni, kalau ada kupasan-kupasan daripada rakan-rakan pemanggil kita yang berkupas kupasan secara ilmiah, secara data, fakta, harap-harap kita mohon hormatilah. Jangan komen, Ustaz sikit Ustaz, makcik turunlah makcik. Dah lah tu bagi orang lain lah. Ana baca tadi komen. Sebab apa? Antara punca kesesatan yang berlaku di ASB ni sebab kekurangannya kupasan ilmu akademik ni. Kita seronok lah dengar cerita belakang-belakang ni dalam selimut, belakang tabir, dalam cerita-cerita yang apa ni kontroversi pun semua. Tapi kupasan ilmu tu penting. Taklah sedikit teguran je lah kepada rakan-rakan kita ni yang ada komen apa nama suruh turun cepat lah, tukar ganti online lah. Jadi kita bagi ruang kepada pandangan kawan-kawan lain, kita hormati. Kita dengar dulu kan. Kalau dia mungkin hari lain dia tak sempat nak ikuti, malam ni dia sempat, jadi bagi ruang kan. Kemudian apa lagi ya nak kupas. Jadi lah tu, kalau Ustaz ada soalan apa-apa ke? Cantik. Okey tu. Lawa lah. Itu je lah. Cuma yang cerita 6 Jahanam tu cerita lama lah. Kita pun kalau nak kenang balik sakit hati tu sakit lah kan. Tapi tak apalah, kita arwah almarhum ayah pun dia selepas nak cerita sikit lah kan. Dia apa nama selepas pengharaman Arkam tu, dia waktu pengharaman tu dia di luar negara, dia bukan di Malaysia. Tu yang polis ada video apa polis apa ni ketua polis negara minta dia balik tu kan. Waktu tu dia di luar negara, jadi diminta serah diri, dia balik dia balik serah diri, dia tak ditangkap, dia serah diri. Sorry tu kena lah 2 tahun ISA. Kena lock up sekejap, orang beberapa bulan macam tu, lepas tu tahanan rumah 2 tahun di ISA lah. Selepas pengharaman Arkam tu dia tak ada terlibat lah dengan mujah berfakar apa semua ni lah. Cuma fokus lebih kepada dakwah bebas lah itu. Terutama di Sabah. Kemudian apa nama dengan pakar GSB tu memang jadi daripada situlah kami keluarga ni tak terkait lah dengan pakar GSB apa semua ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya pada sebelum pengharaman tu arwah mak ana pun diminta buat pilihan. Pilihan apa? Masa Arkam nak diharamkan kan. Jadi ada orang yang mai jumpa lah. Jadi ustazah nak ikut suami ke nak ikut kami? Diminta berpilihan. Jadi arwah mak pun waktu tu dia kata, saya ni belajar agama, jadi saya ikut suami ya. Jadi dari situlah kami ni terputus dari
kultus yang berlaku sekarang ni. Menarik. Sampai tak termasuk dalam rupaka, tak termasuk dia sebab pilihan yang dibuat oleh arwah mak pada waktu tu, yang diminta buat pilihan tu. Ramai lagi sebenarnya ahli jemaah yang pada waktu tu diminta buat pilihan, nak ikut suami ke atau nak pisah ke macam mana. Ramai. Ketika era pengharaman dulu tu lah. Semua sempat kakak dengan abang lah sempat dalam berpakak tu kejap. Kemudian selepas peristiwa Umujah, pengakuan Umujah apa semua tu, jadi mereka pun dah keluar lah daripada apa jemaah. Tapi kesan daripada tu memang teruk je lah pasal yang apa yang berlaku kat atas. Kakak Ana sendiri pun masa berada dalam jemaah tu didoktrin benci kepada ayah. Malah buku-buku ayah Ana tu dibakar di depan dia. Dibakar. Abdul Halim ni macam-macam dia kata. Ada ahli sihir lah. Macam-macam. Pusat di poin di Mobok tu. Di Mobok tu ada pusat latihan ni apa? Jalan nak pindah pusat tu akan jumpa rumah Ana dulu di situ. Jadi ahli-ahli Rupaka JSB ni kalau lalu tu mereka dah didoktrin. Bukan tak jangan pergi singgah, tengok rumah tu pun tak boleh. Ini rumah Haji Ali Abbas ni tak boleh. Ada sihir ni. Dia macam ni orang dia boleh macam Nek Hasanah itu. Bunyi benci kepada ketua 6 Jahanam ni. Kalau baca buku yang ditulis tu, sampai ada buku ditulis cerita buruk semualah. Satu buku tu. Yalah. Buku apa ada tulis dia dulu? Ada. Kan, tapi tak apalah, bukan teguran kepada sahabat-sahabat bukan nak cerita dendam kita pun semua, tak ada lah. Kami sekeluarga pun memaafkanlah semua orang yang tulis buku tu, yang mengata macam-macam. Almarhum ayahanda pun semasa hidup dia selepas pengharaman akam dia tak cerita langsung keburukan orang yang cerita apa kat dia. Apa fitnah yang dijatuhkan di atas, dituduh ada dia, tak pernah dicerita orang. Ini untuk makluman apa ahli-ahli yang mengenali lah. Mungkin ada mantan-mantan yang masih dalam JSB ni yang mengenali arwah ayahanda pun. Dia tak pernah. Alhamdulillah lah. Jadi kami keluarga pun di sini menyatakan kita maafkan semualah apa yang orang ada fitnah pada kita pun dulu, sampai buat satu buku cerita Haji Alan. Buruknya Abdul Halim Abbas ni. Itu je lah. Cantik. InsyaAllah. Dia ada perkongsian untuk renungan kita bersama lah di sini kan. Cantik. Sebab perkara yang berlaku ni, kalau setiap ada musibah tu pasti untuk umat Islam merenungkan apa yang kedepannya berlaku. Kan? Kenapa sampai 4 siri? Kalau betul ini jemaah yang dibantu Allah, jemaah yang terbaik bagi umat Islam, yang akan menjadi tentera Imam Mahdi, kenapa dihancurkan sebagai macam ni? Jadi Ana menyuruh kepada ahli-ahli JSB yang masih ada rasa merasakan jemaah ni lah yang paling Islam daripada jemaah orang lain, muhasabahlah. Cukup-cukup lah tu. Kalau boleh duduk lepas sembahyang tu, duduk zikir, renung dalam hati jauh-jauh kan. Kenapa sampai jadi macam ni jemaah ni? InsyaAllah kita doakan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka, demikian juga hidayah kepada kita juga insyaAllah. Mereka ni bukan apa, cuma tersesat sikit je. Jadi kita harap sama-sama lah kita bantu rakan-rakan kita ni agar kembali ke landasan yang sebenar kan. InsyaAllah. Jadi pada tu Ana minta maaf kepada rakan-rakan yang mungkin sedikit tersinggung lah dengan apa yang disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Ustaz atas ruang yang diberikan. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.